Okay, kita start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, ini nenek kita lah Hawa. Dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama, dan setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. So, mukadimah ni dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan daripada hadis ni lah. So, hadis ni adalah hadis yang sahih. So, Nabi baca. Sama juga daripada mukadimah sebelum-sebelum ni, minggu lepas tak ada kan. So, mukadimah ni kita ambil lah iktibar, dalam ni banyak perkara yang saya ingat yang besar lah. Maksud dia cuma selalunya benda Arab ni, kalau kita tengok khutbah Jumaat pun kita dengar sekali imbas je kan. Cuma nanti saya nak huraikan yang ni, dua ni dari dekat selepas cerita tentang ilmu ni, saya akan cerita kasih kat sini lah. Nak relatekan balik dengan mukadimah tadi. Saya dah buat 2 slide yang sedikit ni. Pergi kepada format tazkirah, pendahuluan, pentingnya ilmu. Kita akan cerita tentang pentingnya ilmu, ulang-ulang sampai bila-bila lah kita akan ulang pentingnya ilmu. Kedua, peringatan kematian. Kita nak ulang-ulang yang mukadimah ni supaya beri kelembutan kepada hati kita. Ingat mati, banyak mati. Dan hari ni pun kematian, hari lepas pun saya dengar ada kematian daripada saudara-saudara jugalah kan. So, kematian ni berada di dekat dengan kita. Dan kita hari ni, hal dunia ni memang lara lah. Dia akan menolak kita kepada mengingati benda yang bawa kehidupan yang kekal lah. So, kita buat program ni supaya dapatlah peringatan, dan juga kita nak beramal dengan hadis Nabi yang saya akan baca nanti, insyaAllah. Nombor 2, hal umum ada. Saya bawa hari ni cerita tentang Maulid Nabi. Cuma hari ni saya ingat rakan-rakan dalam ni kita bercerita dari sudut ilmiah saja kan. Sebab kena fahamlah, dulu saya selalu sebut. Satu dari sudut ilmu, kedua dari sudut pelaksanaan kan. Masyarakat dah buat macam-macam. Kita tengok dari sudut ilmu saja. Kadang-kadang dia bercanggah ilmu dengan masyarakat buat. Ataupun kadang-kadang sama. Ilmu kata A, masyarakat pun buat A, betul. Macam tu kan. Ada dua keadaan lah. Cuma hari ni kita nak bawa dari konteks ilmu factual lah, macam contoh daripada gambar ni kan. Siapa yang mula-mula merayakan perayaan Maulid, dan Maulid ni pun apakah maksud perayaan ni? Kat sini saya akan sebut nantilah. Cuma nak bawa rakan-rakan ni supaya kita buka minda, kita lihat dari konteks ilmu.
Sebab daripada tazkirah ni, benda yang pertama saya nak bawa ni adalah tentang ilmu dan faham nanti insyaAllah. Nombor 3, kita nak cerita tentang hadis baru, hadis 32, hadis 33. Dah 34 hadis dah, dalam 81% dah hadis kita baca dalam kitab Imam Nawawi ni ada 42 hadis ni kan. So tajuk dia adalah berkenaan dengan jauhi mudarat dan perlunya ada bukti kalau membuat tuduhan. So ni adalah hadis nombor 34. Jadi daripada hari ni kita dapat beberapa pengajaran lah nanti. Kat belakang nanti kita akan cerita tentang hadis 2 ni daripada Nabi SAW. Last sekali soalan penutup. So pergi kepada penolak umum, pentingnya menuntut ilmu. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So Nabi kata siapa yang Allah nak bagi kebaikan ni, semua kebaikan dunia akhirat, lepas mati, kebaikanlah orang yang dekat dengan kita, anak beranak kita, kebaikan yang dekat dengan kita, dengan diri kita sendiri, Allah bagi dia faham agama. Allah bagi dia faham agama ni maksud dia bukan duduk saja-saja. Kita dengar menuntut ilmu dan cari benda yang paling rajih, yang paling sahih, yang paling benar daripada Nabi SAW. Kalau boleh kita berusaha banyaklah untuk dapat apa yang paling benar kan. Seperti mana Nabi dakwah pada zaman Nabi dulu, kesusahan yang banyak. Kalau tengok pada sirah Nabi, ketika Nabi pergi ke Taif, dan kita tengoklah lepas sebelum Nabi pergi ke Taif tu, Nabi dah kematian bapa saudara dia dan juga kematian Sayyidatina Khadijah. Kan dah tengah sedih, tengah teruk ni, dan juga diancam oleh orang Mekah, dan Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah di sana kan. Dan pergi sana kena belasah pula dengan paling batu berdarah-darah Nabi. Dan ketika Nabi pergi, lepas tu baru Allah pujuk Nabi, Allah angkat Isra' Mi'raj. Allah angkat Nabi ke Isra' Mi'raj selepas tu. Dalam konteks, Ustaz saya kata dalam konteks Allah sedang pujuk Rasulullah SAW, tetapi dakwah Nabi mesti berjalan jugalah. Nak ceritanya dakwah ni untuk berjaya ataupun dalam konteks ni ilmu untuk faham ni, untuk kita faham agama, menunjukkan perlunya ada banyak usaha dan kehendak yang tinggi lah. Dan juga selalunya ujian yang Allah bagi macam-macam. Terutamanya macam tadilah, ilmu versus amalan setempat ataupun ilmu dengan pelaksanaan tu lah. Kadang-kadang berbeza dan memberi kita, dia bagi kita ujian lah, tak tenang kita. Tapi kalau kita faham tentang ayat Quran Allah bagi tu, banyak ayat yang Allah bagi, Allah sedang pujuk Nabi SAW, menunjukkan betapa orang ketika hendak membawa benda benar ni ataupun nak bawa ilmu yang betul-betul benar ni, akan banyak ujian dia. Hati dia sentiasalah susah, sentiasalah rasa Allah nak kena buat juga ni, Allah suruh buat, Allah susah ni. Kena motivasi, kena sentiasa ada. Sama juga dalam konteks ilmu. Jadi kita nak dapat, kita nak supaya Allah bagi kita seluruh kebaikan ni, kita berusaha untuk cari, untuk kita faham tentang agama yang paling sahih. Kita cuba cari yang ni, dan senang nanti, walaupun ramai yang tak suka kan, kalau kita dengar kan takbir raya kan, Allah Akbar kan ada, walau karihal kafirun, kita baca kan. Walaupun orang kafir tak sukalah. Orang kafir ni tidaklah bermaksud orang kafir yang kita hukum kafir tu. Dia juga bermaksud orang yang menutup benda yang betul. Orang yang menutup fitrah. Boleh jadi dalam konteks bahasa kan. Yang tu dia sedih hukum lah. Boleh jadi orang Islam yang berpanggil seperti orang kafir. Tak suka kepada kita. Okey. Itu pentingnya menuntut ilmu. Nombor 2, anjuran berdakwah. Daripada sahabat Sa'ad radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, dakwahlah. Itu lebih baik bagimu dari memperoleh unta merah. Maksudnya barang yang paling berharga. Jadi bila kita faham agama ni, kita cuba dakwah. Dan kita sendiri pun sebagai seorang ketua kan. Kat rumah ada anak, ada isteri, ada mak, ada ayah. Dekat office pun ada rakan-rakan yang lain. Ada orang yang kita report, ada orang report kat kita kan. Kita sebagai leader. Dan perlunya kita dalam konteks dakwah jugalah. So bila dah faham agama ni, di sekeliling kita ada orang, termasuk diri kita, dan kita nak dakwah mereka. Sebab apa? Habuan dia ataupun Allah bagi satu yang sangat besar lah, orang yang cuba untuk dakwah. Cuma kita kena ingatlah, dakwah ni Allah Ta'ala yang buka hati orang. Katalah orang tu belum lagi nak kepada benda yang rajih ataupun benda yang perangai lah. Dia belum lagi pakai tudung contoh. Kita dakwah dia dengan kelembutan, apa-apalah cara, sehingga Allah bukakan hati dia untuk tutup. Bukanlah kita ni orang yang pergi paksa orang tu, tidaklah. Maksud dia begitu. Kita cuba dakwah dengan cara atas rasa sayang dan kasihan belas kita kepada dia, dan kita dakwah dia supaya dia berubah. Sebab Allah yang ubah dia.
bukan kita. Nanti kan kita kecewa sangat-sangat bila orang tu tak berubah kan. Kita nak juga. Macam tu keadaan dia lah, jarum berdakwah ni. So selepas kita faham agama, kita cuba dakwah. Nombor 3, ayat ni Allah Ta'ala, ayat surah Al-A'raf ni, saya nak fokus kat sini, yang last kali ni. Allah mengharamkan mengada-gadakan terhadap Allah ni, mengharamkan mengada-gadakan terhadap Allah apa sahaja yang kamu tidak ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. So bila kita dah faham agama, dah belajar ni kan, lepas tu kita nak berdakwah, cuma jangan keluar daripada sempadan yang sepatutnya kita tak jangkau lah, kita tak langkah. Sebab hari ni banyak orang actually dia langgar benda ni. Dia ambil pada yang dhaif, dia ambil pada hadis yang palsu. Dia akan ajar orang lain dan faham orang tu silap. Contoh yang latest ni kan, yang kita tengok dah. Semua orang tahu lah kot, saya tengok dalam, ramai orang tahu kan, dia tengok yang baru ni kan Maulid kan, orang datang daripada mana tu kan, daripada negara Arab, yang kata cucu Nabi kan, yang nampak yang handsome tu kan, nampak ambil gambar duduk jadi macam idol pula kan, duduk atas macam apa ni, orang kahwin duduk dia, orang pun tengok dia semua kan. So bila saya tengok dalam satu video tu, dia bawa hadis, ada yang palsu. Ada beberapa hadis dia bawa. Saya ingat ada 2 hadis yang dia bawa, ada hadis yang palsu. So kita kena hati-hati sebab kadang-kadang keterampilan orang tu dia memukau lah, tapi apa yang dia bawa adalah tidak benar. Cuma kita nak highlight kat sini, faham agama ni adalah bukan kepada keterampilan orang lah, daripada ilmu yang dia bawa. Once dia keluar daripada mulut dia benda yang sahih, kita tahu dia adalah orang yang bawa benda yang benar lah. Tetapi kalau dia berpakaian cantik, nampak adab yang bagus lah, nampak sunnah, tapi bila dia sebut tentang agama, tiba-tiba dia bawa benda yang dhaif ataupun palsu, dan kita jauhilah orang macam tu kalau boleh. Sebab kita nak benda ni, sebab termasuk dalam menjauhi orang tersebut adalah kebaikan yang Allah nak kita buat tu lah. Kalau tidak, nanti kita macam Mak Saleh kata kan, kalau kita tolerate kepada semua benda, dan tak ada apalah kita ada. Kalau kita tolerate kepada semua benda, dan tak ada apalah kita ada kan. So tak boleh benda yang tak betul dari sudut ilmu, kita kena kata dia tak betul lah. Sama juga yang kes yang orang tadilah. Okey, saya dah buat 2 slide ni. Slide ni panjang tapi saya dah ringkaskan jadi 2 slide ni. Susah juga nak explain ni. Cuma saya nak come back kepada daripada mukadimah awal ni, sebab Allah, Nabi cerita tentang benda-benda yang apa ni, akidah, dan juga benda-benda yang takwa ni kan, yang pertama ni. Cuma saya nak sebut kat sini, yang dalam tazkirah kita ni, objektif terbesar tazkirah ni sebenarnya kita nak bawa kepada akidah yang benar. Kita nak bawa kita ni kepada akidah yang benar, sebab kalau akidah ni salah, habis. Amalan-amalan kita terbatal kan. Kalau tengok pada slide ni, kalau kita cuba bayangkanlah benda yang paling besar yang akan berlaku pada manusia paling teruk lah. Pertama, kita tengok kita ada dosa besar kan, dosa yang besar lah, yang teruk. Nombor 2, kita ada benda yang syirik kecil. Syirik kecil ni dosanya lebih besar daripada dosa besar. Sekejap. Dan last sekali kita ada syirik besar. Kalau tengok yang dosa besar ni, dia akan pergi pada maksiat. And then maksiat ni kalau lah Allah uji, kita boleh insaf bertaubat pergilah ke surau, ke masjid kan. Tetapi kalau tengok yang dosa besar ni dalam konteks bid'ah ni, dia boleh bawa kita kepada syirik kecil ni. Syirik kecil dan syirik besar ni, 2 ni dia boleh bawa. Kenapa bid'ah ni sangat kena fokus? Sebab bid'ah ni dia bawa sesuatu dalam bentuk agama. Yang boleh bawa pada mengubah kepada agama yang kita sebut yang awal tadi kan, yang ayat Quran surah Al-A'raf tadi. Dia boleh bawa pada syirik kecil, dia boleh bawa pada syirik besar. So benda ni sangat menakutkan lah, sebab bila sesuatu tu dalam wajah agama, macam sebab contoh orang yang kata yang claim keturunan Nabi kan, tiba-tiba dia baca hadis palsu kan. Hadis palsu banyaknya membawa kepada sini. Nur Muhammad semua tu dia bawa kepada sini. So sangat bahayalah. Dan orang manusia ni, orang Islam ni, bila dia nampak agama, dia payah macam dia tuliskan, tidak akan bertaubat, sebab amalan bid'ah ini sangkaannya adalah agama. Sangat-sangat menakutkan lah kalau kita pergi kepada sini. So sebenarnya objektif utama lah saya buat tazkirah ni, sebenarnya nak fahamkan rakan-rakan tentang terutama bab akidah. Sebab ini adalah stage gate dia. Cuma akidah ni dia tak nampak depan mata kita lah. Maknanya orang tu, katalah akidah dia cantik tak cantik, dia tak nampak daripada keterampilan orang tu. Orang tu mungkin biasa je akidah dia benar. Tapi orang tu mungkin dia orang warak, nampak serban tapi akidah dia teruk.
Dan mungkin sebaliknya, orang tu nampak warak, pakaian dia bagus, akidah dia benar kan. Satu lagi mungkin orang tu nampak selebit-selekeh tapi akidah dia teruk. Sama juga. Cuma nak akidah dia dalam hati. So kena ajar, kena beritahu. Kalau tak beritahu maka akan ada masalah. Sebab satu hari nanti macam saya tunjuk ini yang maksiat ni kan, bila dah buat maksiat dah tua-tua, dah rasa dah nak isap pergi surau, tiba-tiba kita tak ada exposure tentang apa itu bid'ah yang pergi pada syirik kecil ni, yang mengubah agama ni. Dan kita ingat apa yang ada dekat situ adalah benar kan. Kita tak faham yang ada yang dhaif palsu dan juga yang sahih. Dan kita akan ada masalah nanti. So yang ni fokus utama. So slide seterusnya nak tunjuk, ini orang kata gambar rajah je lah nak tunjuk. Kalau macam ni kan, bid'ah ni Allah uji kan, peringatan pertama uji, kedua uji. Sebab dia ingat benda ni adalah benda agama. Tak akan berubah dia. Kecuali tiba-tiba dia nak cari ilmu yang benar, yang sahih. Lepas tu baru dia nampak mental tu kata, okey aku nak cari benda yang betul, barulah dia bertaubat. Benda agama, dia tinggalkan benda agama tadi. Kalau tidak, kebanyakan orang dia akan terpesona dengan ni sebab dia tengok, yalah, of course lah orang agama yang bawa benda ni, boleh katakan 99%, 99.99% akan berwatak nampak zuhud, nampak elok, dia akan pergi kepada adab, bagus, semua-semua tu. Tetapi akidah yang dia bawa mungkin bermasalah. So, kita sebagai penuntut ilmu dan juga tazkirah ni adalah peringatan kan. So, kita nak supaya akidah kita adalah ambil akidah yang sahih, seperti mana akidah seperti mana akidah Imam Syafi'i, seperti mana akidah Imam Hanbal, seperti mana akidah Imam Hanafi dan juga seperti mana akidah Imam Malik radhiyallahu an. Kita nak ambil seperti begitu, dan juga akidah para sahabat Nabi dan juga tabi'in juga of course lah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dua slide lagi, saya ingat 3 slide lagi untuk mukadimah. 20 minit boleh kot insya-Allah. So 2 slide lagi untuk mukadimah ni. Menuju kebijaksanaan ini adalah slide untuk kita memperingati mati. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingat pemutus kelazatan, yakni kematian. Ini ada yang sahih. So hari ini bila kita baca hadis ni dan kita lalui program ni, kita nak beramal dengan hadis ni. Nabi kata banyakkanlah ingat mati. So kita ni dalam minggu kedua kan. Last week tak buat, minggu ni ada. So minggu ni kita ulang balik, ingatlah mati. Sebab sekeliling kita ni banyak kematian dan ada orang share pun, orang muda lagi dah meninggal dunia kan. So kita nak ingat mati sebab kita mungkin Allah tarik bila-bila masa. Kita nak ingat mati, kita nak kembali kepada Allah baliklah supaya kita ni tak lara kan. Sebab kerja ni macam-macam lah. Dalam tak sebenarnya kerja pun, macam dalam kehidupan dunia kita pun macam-macam ada kan, ujian, TV semualah. So ini kita nak ingat mati. Hadis nombor 2 daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Ini pertama jawapan Nabi ketika sahabat ni bertanya, mukmin manakah yang paling baik? Nabi kata yang akhlak yang baik. Nombor 2, dia bertanya lagi, lalu mukmin manakah yang paling cerdik, paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak ingat mati. So hari ini kita nak menuju kecerdikan lah. Walaupun nampak biasa-biasa je kan, tapi cerdik sebab dia sentiasa ingat mati dalam hati dia. Dan paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya. Yang paling baik ni bermaksud ialah orang yang paling cari benda yang paling sahih. Yang benar-benar Nabi buat begitu. Yang tidak ada langsung unsur-unsur syirik kecil lah, ataupun syirik besar lah dalam amalan ibadat dia. Macam tu. So kita nak kena betul-betul tengok cakna tau benda ni. Sebab benda-benda yang sesat pun datang menyerupai dalam wajah agama. So kena ingat, kalau benda yang sesat datang dalam wajah bukan agama, tak apalah. Orang-orang biasa pun boleh elak. Tapi kalau dia datang daripada wajah agama, susah sangat kita nak elak. Dan kita pun tahu kan ada hadis yang Nabi sebut, Islam ni umatku berpecah kepada 73 jalan. 72 jalan dalam neraka, 1 dalam syurga tu kan. Yang dalam syurga tu adalah jalan yang ikut para sahabat Nabi. Maknanya kalau ikut para sahabat Nabi adalah yang paling baik, yang paling sahih lah. Sebab ramai orang claim dia ikut sahabat Nabi, tapi sebenarnya dia palsu sebenarnya. Dalam bawah tu tengok rangkaian perawi, hadis yang dia ambil tu adalah palsu. Dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdik. Okey. Ini adalah perjalanan kita untuk insya-Allah kita nak ke syurga. Semua orang nak ke syurga, termasuk kafir pun nak ke syurga. Semua orang nak ke syurga. Cuma
ihdinas siratal mustaqim tu, tunjuklah kami jalan yang lurus tu. Jalan apa? Jalan para sahabat Nabi tadi tu, jalan Rasulullah, jalan orang-orang yang Allah beri rahmat kan. Tapi dalam surah Al-Fatihah tu Allah dah sebutlah. Yang kita dah urai ingat dalam 3 sesi yang lepas, tengoklah perangai-perangai Yahudi, perangai Yahudi Nasrani, perangai musyrikin Mekah dan juga perangai munafik yang kita tak nak tu. So 4 perangai yang kita ada tu kita tak nak. 4 perangai tu akan bawa kita ke menjuruh ke sinilah. Kita tak nak ke sini, kita nak ke syurga insya-Allah. So kita dah lepas alam roh, kita dah lepas alam kandungan. Sekarang kita berada di sini dah masih bernafas lagi ni. Walaupun sibuklah kehidupan kita, cuma ambillah masa sekejap sebab kita akan mati confirm. Kita akan mati. Katakan pergi ke alam yang panjang ni kan. So pertama kematian ni bila masuk alam kubur kita dah tahu dah sebenarnya more or less apa nasib kita dalam perjalanan yang sangat panjang ni. So sebelum masuk sini kita korban sikit. Maknanya kena korban sebenarnya bukan korban sikit pun. Kena korban banyak. Kena lawan nafsu sangat-sangat kuat lah. Sebab apa saya pun alami, rakan-rakan lain pun alami kan. Contoh macam nak pergi solat subuh jemaah ataupun solat zuhur jemaah kan. Kita tengah lawan diri kita sebenarnya. Tak apalah, perasaan tu adalah perasaan yang tengah lawan tu Allah bagi pahala kan. Tak perlu malu pun. Kita kena buat juga, kita kena lawan juga, kena bangun pagi. Kena buat juga. Macam juga ada anak kecil kan nak kena bangun jugalah. Tapi kalau dah mak-mak ni dia dah natural lah, yang lelaki ni kan rasa nak kena bangun, tak nak bangun kan. Lawan juga sebab sama-sama lah. Sama juga dalam konteks ni, kita cubalah untuk diri kita bangkit, lawanlah nafsu. Dan juga kita tengok last weeks ago, kita cerita tentang orang munafik. Perangai yang paling ekstrim atau perangai yang paling glaring orang munafik ni adalah mereka tidak pergi ke masjid untuk solat. So kita nak pergi ke masjid untuk solat jemaah lah kalau boleh macam tu. Dan sebab kita nak menuju ke sini insya-Allah. Sedikit je apa ni, masa yang singkat ni, walaupun of course tak popular sangat kat atas dunia ni, tapi kita cuba lawan insya-Allah. Okey. Hal umum daripada mukadimah ni sangat tak ada apa so kita boleh dapatlah ibrah atau pengajaran daripada mukadimah. Maybe saya stop dalam sekejap kalau rakan-rakan ada apa nak share. Okey, kalau tak ada kita pergi hal umum ni. Hal umum ni kita baca laju-laju. Sebab hal umum ni saya nak cerita yang tentang Maulid Nabi ni sebab dah berlaku kan. Nak cerita benda yang tak sahih tentang seputar Maulid Nabi ni sebab secara umumnya Maulid Nabi ni tak adalah dalam kalau kita tengok daripada tiga generasi pertama tu tak adalah. Sebab Islam ni dia tak raikan birthday sebenarnya. Birthday ni adalah daripada budaya kafir lah. Tapi ada orang agama dia celebrate lah. Cuma saya sebut dia dari konteks ilmu. Whatever yang saya sebut dari konteks ilmu ni, tak ada orang boleh sanggah dia salah. Sebab dia daripada Nabi, daripada sahabat-sahabat Nabi. Dan juga dan tahun-tahun Islam pun bukannya zaman Nabi dimulakan daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Nah, Sayyidina Umar kata bila tahun hijrah tu dia ambil satu hijrah, masa Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi dia tak ada konsep of maulid-maulid, tak ada. Kalau kita dengar daripada ni, kalau kita dengar orang bagi hujah pun sebenarnya semua yang tak sahih lah. So saya nak baca yang tak sahih ni supaya kita faham, supaya dapat ilmu. Dia kata hadis ni adalah dalil maulid Nabi tapi tak sahih lah. Daripada ni dia kata hadis ni adalah hadis palsu, tersilap saya ni. Orang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku ni dikatakan Nabi dikatakan nescaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan barang siapa mendermakan satu dirham di dalam menghormati kelahiranku, maka seakan dia telah mendermakan satu gunung emas dalam perjuangan fisabilillah. Hadis ni tak sahih lah. Hadis ni tak sahih kejap. Dia kata adakah hadis ni termasuk dalam hadis yang sahih? Terdapat dalam Al-Sahih Bukhari dan Muslim? Tidaklah. Hadis ini tidak sahih, tidak ada riwayat dalam Bukhari dan Muslim atau kitab Sunan. Hadis ini adalah palsu. Okey, itu pertama. Nombor dua, ini saya ambil daripada internet, tapi ini ada dia punya dia punya explanation lah. Pertama, ni cerita-cerita tentang masa Nabi lahir lah. Ibu baginda Nabi iaitu Aminah semasa mengandungkan Nabi SAW telah bermimpi dan diperintahkan dalam mimpi tersebut agar memberi nama Muhammad kepada anak yang dikandungnya itu. Juga dikabarkan kepada Aminah supaya sudah pun mengetahui anak yang dikandungkan itu menjadi orang besar kemudian hari. Hadis ini tak sahih, walau kisahnya tidak sahih kerana terdapatnya perawi yang majhul. Majhul ni maksudnya tak dikenali lah, bernama Jaham bin Abi Jaham. So bila ada riwayat dia panggil athar lah yang bukan daripada Nabi. So dia jadi tak sahih. So biasanya kita dengar cerita macam ni kan bila datang Maulid Nabi dululah, bila kita zaman-zaman sekolah dulu bila ada program yang kita ikut.
Nombor 2 dikatakan pada malam Nabi dilahirkan, pada masa itu, pada masa yang sama telah bergegarnya Mahliga Kisra. Kan ada lagu kan? Terpada api di istana Majusi kan? Ada lagi lah dia punya baik-baik lagu tu. Ni tengok ni. Manakala api di Majusi menyala selama 1000 tahun, di Parsi tiba-tiba terpadam. Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi ni kata, gharib, hadis ni adalah gharib munkar. Gharib ni bermaksud dia bersendirian, munkar ni dia menyanggahi yang sahih. So hadis ni adalah hadis tak sahih lah. Dia gharib lagi munkar. Ada dua yang negatif. Tapi kalau matematik negatif positif kan. So ni memang negatif lah. Gharib tersendiri, dan munkar adalah benda yang menyisihi yang sahih. Nombor 3, Nabi Muhammad SAW juga dikabarkan lahir pada keadaan sujud. Ni tak adalah. Ni kira cerita fantasi lah ni. Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyatakan Nabi bersunat ketika 7 hari. Ini Abdul Muttalib yang sunatkan Nabi lah. Ini memang budaya masyarakat Mekah pada zaman tu lah. Dia lahir memang Nabi ni adalah seperti manusia lain. Sebab apa? Kalau Nabi lahir dalam keadaan dah bersunat, zaman dulu kalau orang tu lahir pada zaman dulu yang tak bersunat, dikira cacat. Dulu kalau zaman di Mekah dulu, kalau dia lahir dalam keadaan bersunat, dia kira cacat. Nabi ni mustahil cacat lah. Tak macam tu. Manakala Syekh Al-Aqam tak adalah dia nak cerita yang atas ni, maknanya kalau kita dah dengar cerita ni, maknanya benda ni tak sahih. Okey, ini last, saya ingat dah tersebar dalam internet ke apalah kita sebut. Cuma kita nak kata dalam hadis yang Nabi sebut ni, Nabi kata ketika Nabi SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya untuk bersenang-senang dan bermain di masa jahiliah. Maka beliau berkata, saya datang pada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah menggantikan keduanya dengan yang lebih baik, iaitu hari raya Aidil Fitri dan juga hari raya Adha. Ada yang sahih. So kita kalau dalam konteks ni sebenarnya perayaan ni tak boleh lah. Perayaan ni tak boleh. Dalam konteks perayaan lah. Kalau dalam konteks, sebab tu ada ustaz kata boleh kita nak buat tazkirah, nak cerita tentang Nabi. Sebab nak ingatkan balik perjuangan Nabi. Ada yang kata boleh lah. Cuma ada yang nak keluar daripada syubhat tu, dia kata langsung tak nak lah. Sebab dia tak nak ada unsur-unsur syubhat. Sebab syubhat ni sebab dia kena ada dengan syarat kan, kita katakan boleh dengan syarat. Yang dengan syarat tu kadang-kadang orang tak ikut pun, dah lama dia akan hilang. Dengan syarat tu dia ambil, nampak zahir saja. So kalau tengok ni memang orang, kita tengok dalam internet ni, bila saya ambil je perayaan Maulid Rasul ni, memang orang raikan, orang merayakan lah. So saya rasa dalam konteks hadis ni dia tak kena. Juga kalau tengok pada sini, yang mula-mula buat majlis macam ni sebenarnya adalah orang daripada Syiah Al-Qaramitah Batiniyah. So ini slide yang last dalam konteks supaya kita ambil ilmu. Maksud dia pelaksanaan tu buatlah, orang buat kan zaman dulu, zaman sekarang pun buat dia. Saya dulu masa hari Maulid tu pergi juga dekat rumah saya ni kan. Pergi dekat nak breakfast tu, ada orang tengah beratur panjang nak berkompang, nak bersalawat kan. Dia jalan pergi ke tempat macam ada stage. So dia orang merayakan majlis ni lah. Dah jadi adat lah. Tapi dari sudut ilmunya, inilah yang saya nak bawa supaya rakan-rakan faham. Okay? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh Zuraida.